Semalam yang dipertua kerana bagi saya peluang daripada tengah hari lagi menunggu ni. Tak apalah, dapat waktu maghrib pun alhamdulillah. Ya. InsyaAllah saya akan secepat mungkin. Timbalan yang dipertua, sejak sesi pembahasan titah ucapan Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong berlangsung, kita telah mendengar berbagai hujah, khususnya berhubung pilihan raya umum ke-13. Sudah pastilah antara yang menjadi tumpuan utama ahli-ahli yang berhormat ialah berhubung Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, khususnya mengenai penggunaan dawat kekal dalam pilihan raya yang berkenaan. Walaupun saya sikit sebanyak akan menyentuh isu yang berkaitan dengan pilihan raya, namun saya ingin mengambil kesempatan di Dewan Yang Mulia ini untuk mengingatkan kita semua mengenai titah ucapan Sri Paduka pada muka surat 13, para 31. Antara lain, Sri Paduka mengingatkan kita sebagai ahli Dewan Yang Mulia ini agar menumpah taat setia yang tidak belah bagi kepada negara serta sentiasa memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaan persekutuan. Malahan Sri Paduka juga mengingatkan kita janganlah... Lepas ni Tanah Merah, lepas ni Ampang, lepas Ampang Jerlun ya. Yang belum solat tu bolehlah secara bergilir. Terima kasih atas nasihat. Timbalan yang betul. Tak ingat dah mana dah. Malahan Sri Paduka juga mengingatkan kita janganlah buat sesuatu perkara yang boleh memusnahkan negara. Titah Sri Paduka sebuah negara yang musnah akibat pensekitan atau mengalami kejahatan ekonomi belum tentu dapat bangkit semula dalam tempoh yang singkat. Sehubungan itu, Sri Paduka mahu kita semua supaya merapatkan saf, berganding bahu, membangun dan memajukan negara. Timbalan yang dipertua, dalam menyentuh apa yang diperingatkan oleh Sri Paduka, maka saya bimbang dengan corak perkataan politik yang diamalkan oleh Pakatan Pembangkang yang tidak henti-henti terus mempertikaikan keputusan yang dibuat oleh rakyat dalam pilihan raya umum lalu. Pada pandangan saya, tindakan pembangkang terus menyerang SPR dan cuba menanam dalam fikiran rakyat bahawa berlaku penipuan dan penyelewengan dalam pilihan raya lalu adalah satu tindakan politik yang cukup bahaya pada masa depan negara. Ia memandangkan jika rakyat mempercayai dakwah yang ditaburkan oleh pembangkang, ia akan mewujudkan satu suasana yang tidak tenteram di dalam negara. Apatah lagi, pembangkang juga menghasut rakyat untuk turun ke jalanan bagi melakukan protes hingga ia boleh menggugat ketenteraman awam. Apa yang saya bimbang ialah tindakan mengadakan demonstrasi haram ini akan menjejaskan kedudukan ekonomi Malaysia yang ketika ini kukuh dan mampan. Ia kalau kita tengok sudah berlaku di Thailand dan keadaan itu tidak mustahil boleh menimpa negara kita kerana ekonomi Malaysia kini bergantung kepada pertumbuhan domestik ekoran kemersetan ekonomi global. Kerajaan berusaha melakukan berbagai program termasuk melaksanakan transformasi kerajaan dan ekonomi untuk menarik kemasukan pelaburan domestik dan asing. Tetapi kalau pihak-pihak lain tidak habis-habis memburukkan imej negara seperti melakukan demonstrasi, Malaysia akan boleh menjadi seperti Thailand. Ekonomi Thailand kini terjejas akibat berbagai demonstrasi. Peniaga tempatan sukar untuk berniaga. Pelabur asing tidak mahu melabur kerana ketidaktentuan politik dan ekonomi. Kita berharap perkara begini tidak berlaku secara berterusan di Malaysia. Begitu juga dengan kehadiran pelancong. Kita tidak mahu pelancong asing terjejas kerana perbuatan segelintir antara kita yang sanggup mengadakan segala-galanya demi meraih kuasa. Begitu juga gesaan Majlis Perundingan Ekonomi Melayu Malaysia MAMPIN pada 25 Jun lalu meminta pembangkang menghentikan tindakan mengadakan himpunan haram, membantah keputusan pilihan raya umum ke-13 demi kelangsungan pembangunan negara. Kesan ini memandangkan tindakan tersebut menghalang banyak pihak khususnya golongan peniaga melakukan aktiviti mereka dalam menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Malah tindakan itu turut menyebabkan kerajaan tidak dapat memberi fokus sepenuhnya terhadap pelaksanaan dasar negara untuk manfaat rakyat keseluruhannya. Dalam memperkatakan soal itu, kita jangan lupa apa yang berlaku pada 2008 apabila tamat sahaja pilihan raya umum ke-12. Pembangkang telah mewujudkan impian 16 September dengan andaian kononnya kerajaan Barisan Nasional akan tumbang. Ketika itu kita saksikan selama 6 bulan kedudukan ekonomi negara berada keadaan tidak stabil, keyakinan pelabur tergugat dan jumlah pelancong asing yang masuk ke negara ini merosot. Keadaan ini berlaku kerana mereka ternanti apakah benar tarikh berkenaan akan berlaku perubahan kerajaan. Tetapi nyata keadaan itu tidak berlaku. Namun kesan akibat mainan politik tidak bertempat itu sikit sebanyak menjejaskan ekonomi negara dan kehidupan rakyat. Bagi saya, tindakan pembangkang yang terus mengamalkan politik meracuni fikiran rakyat melalui penyelewengan fakta berhubung perjalanan SPR pilihan raya adalah suatu yang tidak sihat dan sama sekali tidak selari dengan titah Sri Paduka yang mahukan kita tidak melakukan tindakan yang boleh memusnahkan negara. Sepatutnya
Pakatan Pembangkang menerima keputusan yang dibuat oleh rakyat dalam PRU 13 dengan hati terbuka. Sudah tentulah mana-mana pilihan raya itu di dunia ada yang menang dan ada yang kalah. Dalam PRU yang 13 kita saksikan pembangkang bukannya kalah semua. Mereka berjaya mengekang kuasa di Kelantan, Pulau Pinang dan Selangor serta menafikan hasrat Barisan Nasional untuk menguasai majoriti 2/3 di Dewan Rakyat ini. Namun kemenangan dan kekalahan ini tidak mahu diterima secara terbuka. Sebaliknya, SPR menjadi mangsa sasaran mereka. Lebih malang mereka mempengaruhi sebahagian rakyat turut ke jalanan untuk melakukan protes hingga boleh mengugat keselamatan negara. Penggunaan dawat kekal dan kononnya berlaku bekalan elektrik terputus di pusat pengiran undi menjadi senjata utama kepada pembangkang untuk meracuni fikiran. Kapal bangun Tanah Merah. Boleh tak saya nak habiskan nanti last kali saya bagi peluang ya? Ya. Nanti tak sempat. Sila duduk. Nanti tak semayang lagi ni. Terima kasih. Okey. Sila. Jadi sudah pasti tindakan ini amat bahaya kerana ia sekaligus boleh mewujudkan persepsi dalam kalangan rakyat bahawa proses pilihan raya yang digelikan oleh SPR tidak boleh dipercayai. Dalam isu lampu terpadam ataupun blackout, hakikatnya hanya propaganda pembangkang. Semata-mata ia memandangkan mengikut laporan Polis dan SPR, tidak ada satu pun laporan yang diterima pada hari pengundian atau keesokan harinya daripada mana-mana pihak berhubung kenyataan berkenaan. Dakwaan kononnya berlaku lampu padam di kawasan Parlimen Bentong dan Gelem Patah terbukti tidak benar. Terdapat satu saja blackout, kejadian iaitu di Serdang. Itu pun hanya digempur-gempurkan selepas 3 minggu pilihan raya berlangsung. Bagaimanapun calon PAS di situ yang menang mengakui kejadian tersebut tidak menjejaskan pengiran undi. Jadi lanjutan daripada itu, dari masa ke masa kita terus melihat arena politik negara tidak pernah tenang biarpun pilihan raya umum sudah berakhir. Atas sebab itulah, demi menyahut seruan Titah Seri Paduka, saya ingin menyuruh kepada rakan-rakan dalam Pakatan Pembangkang, hentikanlah politik meracuni fikiran rakyat kerana kesannya amat buruk terhadap kestabilan negara. Kewujudan tentera cyber Red Bean yang diperkatakan oleh banyak YB, ya, tadi pun YB PJ Utara pun ada menyentuh tentang Red Bean Army ini, yang tingkah laku mereka yang tidak terhenti-henti didedahkan oleh rakan-rakan saya juga akhbar utusan Malaysia yang perlu diperteras sama sekali. Saya YB PJ Utara tadi ada menyentuh tentang utusan Malaysia. Saya ingin mengambil kesempatan di sini untuk menyatakan akhbar utusan Malaysia sememangnya mewakili suara orang Melayu. Mereka yang menuduh akhbar utusan Malaysia tidak mewakili orang Melayu atau bersedia menjadi penyokong kepada kenyataan songsang ini adalah kelompok yang tidak tahu bersyukur serta tidak memahami susur jalur terwujudnya utusan Malaysia yang bermula dengan penerbitan akhbar utusan Melayu di Singapura. Saya sebenarnya tidak merasa hairan dengan serangan bertubi-tubi pembangkang terhadap akhbar utusan Malaysia kerana sejak dulu, kini dan selamanya utusan Malaysia menjadi benteng yang mempertahankan hak-hak orang Melayu dan bumi putera seperti mana terkandung dalam perlembagaan. Perjuangan utusan Malaysia telah banyak menyelamatkan orang Melayu daripada terpengaruh dengan dakwah pemimpin pembangkang yang ada antaranya bertujuan mengganggu gugat apa yang sudah termaktub dalam perlembagaan. Selain itu, utusan Malaysia juga bertindak mendedahkan tindakan-tindakan biadab dan tidak bertanggungjawab setengah pihak yang cuba mencemar kesucian Islam seperti mana yang dilakukan oleh tentera cyber Red Bean Amin. Dalam soal saman, PJ Utara juga mengatakan utusan Malaysia kalah dalam beberapa kes. Tapi jangan kita lupa, lidah rasmi PAS Harakah dan suara rasmi Parti Keadilan Rakyat turut berhadapan dengan tindakan mahkamah dan kalah. Janganlah menjadikan ukuran kekalahan di mahkamah sebagai alasan untuk menuduh utusan Malaysia sebagai menipu dalam laporannya. Ia memandangkan kalau dikaji lidah pembangkang khususnya suara keadilan sudah terang-terang hanya penyebar fitnah. Sebab itulah lidah rasmi PKR turut disaman. Contohnya dalam kes mendakwa Felda bankrupt dan kononnya Menteri Besar Perak Datuk Seri Zamri Abdul Kadir dilarang masuk ke Amerika. Jadi balik semula pasal Red Bean Amin. Ia memandangkan tentera cyber ini menggunakan pendekatan politik yang cukup bahaya bagi meracuni fikiran rakyat. Mereka bukan sahaja bersedia melakukan fitnah terhadap kerajaan Barisan Nasional, menyerang institusi-institusi kerajaan seperti SPR dan PDRM, tetapi juga sanggup menggugat perkara termaktub dalam perlembagaan. Sebagai contoh, Red Bean Amin ini juga menghina agama Islam. Ya, Ketere bangun Tanah Merah. Ketere Tanah Merah saya ingatkan 2 minit lagi ya. Itulah masa dah Tinggal 2 minit. Okey, boleh Tan Sri. Ya. Silakan Tan Sri. Terima kasih Tanah Merah. Itu saya bagi. Terima kasih Tanah Merah. Setuju Okey. ke Tanah Merah kalau saya Bukan katakan? Tan Sri ya, Ketere. Ke Tan Sri. Maaf ya. Setuju ke Tanah Merah kalau saya katakan akhbar utusan Malaysia atau utusan Melayu adalah antara akhbar yang tertua dalam negara ini
dan mempunyai sejarah perjuangan bukan saja untuk kepentingan orang Melayu, bagi kepentingan kemerdekaan dan negara secara keseluruhannya, dan mempunyai rekod antara akhbar yang paling lama bertahan dalam negara kita. Itu zaman Zaid Sahari. Saya setuju. Saya setuju sungguhnya utusan Itu Melayu zaman Zaid Sahari. adalah yang merupakan lidah yang memperjuangkan kemerdekaan waktu dulu. Terima kasih. Okey, boleh saya bagi laluan kepada Kapal. Terima kasih. Ya, kapal sila. Pendek boleh kapal? Ya, memang pendek pun. Ni saya nak buat satu isu kat sini. Tempoh hari pada 27 Jun saya telah membuat satu soalan kepada Perdana Menteri meminta langkah-langkah kerajaan untuk meningkatkan kesedaran dan komitmen anggota polis mengenai hak asasi manusia, memandangkan peningkatan kes penindasan hak asasi manusia di kalangan anggota polis. Jawapan yang saya terima para dua daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri YB Datuk Paulo, para dua, dia kata kat sini berpandukan aduan yang diterima oleh Suruhanjaya dan juga pemerhatian di dalam siasatan awam yang dilakukan oleh Suruhanjaya seperti Perhimpunan Awam Bersih 2.0 dan 3.0. Kat sini jawapan daripada Menteri di Jabatan Perdana Menteri mengatakan Perhimpunan Awam Bersih 2.0 dan 3.0. Dia tak mengatakan pun perhimpunan ini adalah aram. Dan saya nak sambung juga. Okey, Indraf pada tahun kapar, 2007 boleh tak? aram. Saya nak habiskan kapar. Kini kesian tak saya aram. nanti tak habis nanti. Orang lain pula. Okey, terima kasih kapar. Ya, Okey. sila. Okey. Gulung sebenarnya Tanah Merah. Okey, bagi saya sikit je ya. Oleh itu Dewan Mulia ini saya menggesa pembangkang khususnya DAP, manakala mereka menyatakan Red Bin tidak ada kaitan dengan mereka. Kalau benar tiada kaitan, nyatakan sokongan terbuka untuk sebarang usaha yang dilakukan oleh kerajaan bagi menghapuskan Red Bin Amir ini melalui Kementerian Dalam Negeri kerana kegiatan mereka boleh membuatkan kestabilan negara. Okey, saya nak sentuh pasal tempat saya lah Tanah Merah. Minta mencelah Tanah Merah. Tak apalah, saya nak habis dah ni. Saya just Kalau nak ada peluang, menjemput, nak menjemput Okey. nak menjemput Tanah Merah ke Hotel Concord untuk tengok ni ada Red Bin program Amir lain. malam Kawan, ini. tak Sila. boleh macam Okey. ni, betul Oleh kawan. itu pada kesempatan ini oleh kerana saya ingin menyatakanlah mengenai hal kawasan saya. Saya ingin meminta kerajaan pusat membina jejantas menyeberangi lintasan kereta api di tengah-tengah bandar Tanah Merah, di mana masalah lintasan ini yang sejak tahun 1917 lagi menghantui penduduk Tanah Merah. Jadi saya juga memohon jasa baik kerajaan pusat untuk membina hospital baru di Tanah Merah. Hospital sedia ada bukan saja tidak mampu lagi menampung jumlah pesakit, tetapi juga berada di lokasi yang tidak sesuai, iaitu di atas bukit, yang di mana kemudahan kereta tidak cukup. Kesianlah orang tua terpaksa naik bukit, ya, orang yang uzur. Jadi saya memohon kalau boleh diadakan hospital baru. Saya juga minta mohon MARA mempertimbangkan mewujudkan Maktab Rendah Saimara di Tanah Merah, di mana tanah untuk pembinaan bangunan ini sudah dibeli, hanya menanti ia dibina saja. Begitu juga yang IKMBN yang sudah terbengkalai harap dapat diteruskan. Saya akhir sekali, saya ingin menyentuh tentang keadaan di Kelantan. Di mana saya mengharap kerajaan pusat akan dapat meneruskan komitmen bagi membangunkan Kelantan walaupun Kelantan di bawah pemerintahan pembangkang. Ia termasuklah meneruskan projek pembesaran lambangan terbang Sultan Ismail Petra, membina lebuh raya Kota Baru Kuala Kerai, dan apa juga projek pembangunan yang bertujuan membawa kesejahteraan kepada rakyat Kelantan. Cuma kepada rakan-rakan saya memuji kepada rakan-rakan saya ahli parlimen daripada Kelantan. Saya lihat bercukup sopan, tertib dan cukup tomaninah dan tawaduk. Inilah contoh-contoh yang saya rasa kita harus ikuti. Sikap yang mereka tunjukkan juga saya harap juga dicontohi oleh ahli yang berhormat di Dewan Undangan Negeri Kelantan, yang di mana dalam persidangan Dewan Undangan yang baru-baru ini begitu mudah pihak PAS begitu mudah melebarkan pelbagai tomaan kepada kerajaan pusat. Kita kesal apabila ada adun PAS antara mereka menuduh kononnya Barisan Nasional memenangi kerusi di Kelantan kerana memberi air ketum dan pil kuda kepada golongan muda untuk mengundi Barisan Nasional. Ini adalah tuduhan yang saya rasa tak masuk akal. Saya mengharap yang berhormat PAS dari Kelantan di Dewan yang mulia ini boleh menasihatkan sahabat-sahabat mereka di Dewan Undangan Negeri supaya tidak mudah melempar fitnah kepada Barisan Nasional. Ya. Jadi terima kasih atas peluang yang diberikan. Dengan ini Tanah Merah menyokong. Terima kasih Tanah Merah, sila Ampang. Terima kasih Tuan Speaker kerana beri laluan untuk saya. Tuan Speaker, beberapa hari yang lepas kita tengok Dewan ini hangat diperbahaskan isu angkat sumpah di kalangan ahli Parlimen Pakatan Rakyat Penggal 13 ya, di kalangan wakil rakyat Barisan Nasional.
Adakah Wakil Rakyat Barisan Nasional mengharap untuk berbahas dalam dewan ini dengan dinding-dinding atau berbahas syok sama sendiri, ataupun takut nak berdepan dengan wakil rakyat yang berkaliber, terutama di kalangan yang muda dan baru dalam penggal ini dari Pakatan Rakyat? Bagaimana nak menjadi pemimpin negara maju berpendapatan tinggi kalau setakat isu angkat sumpah pun dah teruja? Berapa dangkal dan sempit pemikiran Wakil Rakyat Barisan Nasional ni? Ini perkara asas, mana mungkin kami abaikan tanggungjawab kami yang telah diberi mandat oleh rakyat di kawasan kami untuk berbahas dan memperjuangkan hak mereka yang selama ini telah dimanipulasi dan diselewengkan oleh Kerajaan Barisan Nasional. Apatah lagi undi popular yang kita terima lebih daripada Barisan Nasional. Tuan Speaker, saya nak menyentuh isu-isu wanita yang kurang dibawa dalam dewan ini. Pencapaian wanita pelibatan 30%. Kita lihat Kerajaan Barisan Nasional sampai sekarang masih gagal untuk melaksanakan, untuk mencapai 30% pelibatan wanita di semua peringkat. Tapi Perdana Menteri berdegar-degar menceritakan bahawa hendak meningkatkan pelibatan 30% wanita. Tapi sampai sekarang ini kita lihat tidak mampu untuk memantau peningkatan dari tahun ke tahun, dan malah ada tahun yang menurun. Tuan Speaker. Jadi ini kalau seperti apa dikata Pasir Gudang, wanita berkaliber, saya setuju. Tetapi kenapa Kerajaan Malaysia sampai sekarang masih gagal untuk melaksanakan dasar ini? Dah 50 tahun Barisan Nasional UMNO berada dalam negara ini, tapi masih lemah, gagal untuk mengangkat martabat wanita. Jadi saya nak juga menyokong apa yang dikatakan oleh mantan Timbalan Ketua Wanita UMNO, Datuk Kamilah Ibrahim, yang telah keluar dari UMNO dengan lantang menyuarakan ketidakadilan dan diskriminasi yang berlaku ke atas kepimpinan wanita UMNO selama ini. Beliau dengan tegas berpendapat bahawa UMNO gagal mengangkat peranan wanita di tempat yang sewajarnya. Saya harap penggerang yang insya-Allah bertanding Ketua Wanita UMNO dapat melaksanakan dasar ini dengan kebolehan beliau untuk menarik ramai lagi wanita masuk dalam Barisan Nasional UMNO, wanita berkaliber seperti beliau. Isu mengenai wanita juga dalam dewan ini, gender responsive budgeting yang gagal juga lagi untuk dilaksanakan oleh Kerajaan Barisan Nasional selama memerintah negara ini. Berapa kali telah kita bawa isu ini dalam dewan. Jadi saya minta pada bajet 2014 ini Belanjawan Negara supaya ada kesungguhan untuk melaksanakan gender responsive budgeting, satu gender framework jelas dengan hala tuju pembangunan gender secara holistik dibentangkan. Jangan sekadar hangat-hangat tai ayam. Satu lagi yang perkara yang saya lihat yang diangkat oleh kementerian. Baru-baru ini Kementerian Wanita melancarkan program Hormat Wanita. Saya amat alu-alukan kerana inilah yang dibawa oleh Dasar Wanita Pakatan Rakyat dalam agenda wanita Malaysia, iaitu membudayakan falsafah hormat wanita. Tapi saya cuma nak peringatkan agar program hormat wanita ni jangan sekadar buat program keraian majlis-majlis, tetapi ini ada satu pendekatan yang baru dengan substance, dengan pengisian program yang dibuat dari peringkat kecil sampai dewasa, di mana prinsip-prinsip falsafah hormat wanita itu diterapkan daripada anak-anak kecil sampai dewasa, daripada sistem persekolahan tadika, taska, sekolah rendah dan menengah sampai ke peringkat universiti. Kalau ini mampu dilakukan oleh kementerian, maka kita akan dapat insya-Allah dapat memastikan bahawa orang perempuan itu dihormati dalam negara kita, dan insya-Allah ia juga akan mengangkat martabat wanita. Membangun wanita bererti membangun generasi. Saya pasti sidang dewan bersetuju dengan saya hari ini bahawa kita inginkan generasi yang berkualiti dan bersahsiat tinggi demi masa depan yang lebih baik, dan ia perlu bermula dari sekarang. Isu gadis penan sampai sekarang belum lagi tidak mampu untuk ditangani, untuk diatasi. Saya minta menteri baru yang datang daripada Sarawak untuk agar bersungguh-sungguh menangani isu gadis penan yang sudah lama dibawa dalam dewan ini dan tidak diselesaikan. Jadi saya harap nasib gadis penan yang dirogol dan telah dibuat dalam laporan task force pada tahun 2009 tolong diteliti semula. Perogol-perogol penjana-penjana itu tolong dibawa ke mahkamah, tolong dibawa ke muka penghakiman, dan barulah kita dapat membawa keadilan kepada gadis-gadis penan yang telah dirogol ini. Dan telah kita buat siasat, sudah ada report, tapi masih lagi gagal untuk melaksanakannya. Saya tidak tahu, mungkin hendak melindung pihak-pihak yang tertentu di negeri Sarawak itu. Jadi ini mengenai gadis penan.
Satu lagi isu kes Nur Fadilah, iaitu kes landmark yang mana seorang wanita mengandung yang ditolak permohonannya untuk menjadi guru, telah dibuat satu keputusan landmark oleh Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Datuk Zahra Yusof yang mana telah memenangkan Fadilah dalam kes ini. Dan mahkamah baru-baru ini kerajaan juga Mahkamah Rayuan memaklumkan bahawa Kementerian Pelajaran juga telah menarik rayuan ke atas keputusan kes ini. Jadi alhamdulillah, tapi apa yang penting ialah kementerian harus membuat satu dasar agar semua pihak, semua sektor awam dan swasta tidak mendiskriminasikan wanita yang mengandung dalam memohon pekerjaan, termasuk industri penerbangan yang banyak wanita telah ditindas, telah dianiaya kerana mengandung. Kes terbaru-baru ini iaitu kes Chi Gek Yap yang baru-baru ini Mahkamah Alostar telah memutuskan bahawa tertuduh Syahril Jaafar dibebaskan. Kes ini 7 tahun lepas, gadis ini dirogol dan dibunuh. 6 tahun Syahril lari ke Australia. Baru-baru ini kebuat keputusan. Sedangkan bukti yang kukuh, spesimen sepadan menunjukkan ada di badan mangsa. Adakah kerana ini anak seorang datuk, maka beliau dibebaskan? Saya harap keadilan harus dilaksanakan bagi pihak Chi Gek Yap dan keluarganya, tak kira kaum bangsa maupun pangkat, sama ada anak datuk, anak menteri, suami menteri atau menteri sendiri, kita harus bawa ke muka pengadilan. Guru kafar, saya nak minta Kementerian Pendidikan agar pastikan bahawa gaji guru kafar ini tidak dikategorikan di bawah allowance. Bila di bawah allowance, maka guru-guru kafar ini tidak dapat membuat pinjaman bank. Mereka perlukan pinjaman bank untuk rumah, kereta dan penghidupan mereka. Jadi tolong kaji semula kedudukan gaji guru kafar. Sekolah menengah agama, Tuan Speaker. Di kawasan saya, Ampang, ada berapa sekolah rendah agama. Tetapi kita perlukan sekolah menengah agama di sekitar kawasan Ampang, Pandan dan Gombak. Yang mana anak-anak ini sudah belajar agama tapi tidak ada tempat untuk melanjutkan pelajaran mereka di peringkat menengah. Dan mereka harus pergi ke jurusan kebangsaan. Jadi saya mintalah dipertimbangkan agar sekolah menengah agama dibangunkan di kawasan saya untuk menampung Pandan, Gombak dan Ampang. Ini kawasan saya, isu kawasan saya di Bukit Antarabangsa. Berapa kali telah saya bawa dalam dewan ini untuk membina sekolah di kawasan Bukit Antarabangsa yang mana kerajaan negeri telah memberikan tanah, tetapi kerajaan pusat masih gagal untuk membina. Dalam sesi yang lepas, menteri kata dia akan buat kerana tidak ada prioriti. Kali ini saya minta agar menteri masukkan dalam bajet 2014 satu bajet untuk membangunkan sekolah rendah dan menengah di kawasan Bukit Antarabangsa. Isu yang baru-baru ini juga penyelenggaraan Cerun. Ampang merupakan satu daerah banjaran. Jadi kita lihat ada berapa tragedi yang terjadi dalam tanah runtuh. Terdapat lebih 400 cerun di kawasan Ampang. 10% darinya adalah cerun berbahaya. Memandangkan kedudukan geografi Malaysia yang berbukit bakau, kejadian tanah runtuh tidak dapat dielakkan. Jadi saya minta unit cerun dalam Kementerian Kerja Raya harus dipertingkatkan martabatnya kepada bahagian cerun agar dapat menggubal polisi-polisi yang lebih holistik dalam pembinaan dan pembangunan kawasan-kawasan lereng bukit dan cerun. Kalau kita mampu melakukan ini, Tuan Speaker, maka kita akan membuat kawasan cerun ini satu kawasan perumahan elit yang mana ianya akan dapat meningkatkan cukai tanah dan membawakan hasil kepada kerajaan. Satu peruntukan berbentuk pelabuhan awal dengan menubuhkan satu bahagian khusus pembangunan di lereng bukit dan cerun di Kementerian Kerja Raya disegerakan agar ada satu panduan holistik untuk pembangunan di kawasan-kawasan ini. Satu dasar yang harus dipatuhi pemaju dan agensi-agensi kerajaan dalam kelulusan projek perumahan dan lain-lain. Jadi pembangunan ini kita lihat contoh di Hong Kong dan Switzerland. Ianya menjadi kawasan elit saya sebut tadi dan mampu membawa menampung kos penyelenggaraan dan juga membawa unsur pendapatan kepada negara. Kes Highland Towers. Highland Towers 20 tahun sudah kes ini, tragedi ini terjadi di kawasan Ampang dan saya minta
Tapak bangunan yang terbiak ini masih lagi berdiri sepi dan merosakkan mata dan memberi ancaman kepada rakyat Ampang, khususnya penduduk berdekatan dengan tapak tragedi. Bangunan yang satu menjadi sarang penagih, penyamun, perogol, peragut dan segala macam, dan mungkin juga sarang pengundi hantu. Satu pendatang baru harus dikaji dan dasar-dasar baru harus menggantikan dasar lama yang tidak progresif di tempat berantu tu. Dasar yang lebih efektif iaitu mempercepatkan pengerobohan, mempercepatkan pengambilalihan, mempercepatkan tempoh terbengkalaian. Dalam kes Highland Towers, satu pendatang khusus harus dipertimbangkan untuk memberi penyelesaian kepada semua pihak agar lokasi ini dibaik pulih dan dibangun semula dan dijadikan model baru dalam pembangunan di lereng bukit. Tak ada masa. Permasalahan pelarian Rohingya. Okay? Di Ampang ni, Tuan Speaker, is the second highest dengan izin. Lepas Pulau Pinang, Ampang yang paling tertinggi jumlah pelarian. Jadi saya minta agar kerajaan membuat satu pendekatan yang lebih jelas. Sama ada kalau mereka ini tidak dibawa masuk, berikan mereka kita siapkan satu sistem, satu mekanisme, satu peraturan agar mereka ini boleh dikawal dan tidak menjejaskan hidup ataupun lifestyle rakyat kita khususnya di Ampang. Jadi ini harus satu. Kalau tidak mahu, dan kita jangan terima mereka masuk. Walaupun apapun atas dasar kemanusiaan, kita harus prihatin tentang pasal mereka lari dari negara dan perlukan bantuan. Dan kebanyakan mereka adalah orang Islam. Dan mereka mengharapkan Malaysia yang negara Islam ni untuk membantu mereka. Tapi hidup mereka terbiar dan ianya menjejaskan orang-orang kita sendiri dalam kawasan Ampang. Ya. Ya apa? Gulung. Okay. Sebelum itu satu lagi kes yang saya nak bawa, kes yang famous NFC. Tanjung Karang dah bebas dah daripada tanggungjawab nak jawab ni ya. So jadi saya minta kes NFC, apa kedudukannya sekarang? Di mana kedudukan wang 260 juta? Adakah perancangan untuk dapatkan balik wang itu? Dan apakah program baik pulih mengenai National Feedlot ini? Saya ingin juga, dapat jawapan dari menteri. Akhir sekali, Tuan Speaker, sebagai ahli parlimen kepenggal kedua, saya ucapkan terima kasih dan saya harap parlimen ini lebih matang. Walaupun Kulim tadi memang menyokong, saya cuma nak tanya Kulim, kalau Kulim berani untuk memberi undi sekiranya demi kepentingan rakyat, mengikut ke prinsip dan bukan ikut parti. Kalau itu mampu dilaksanakan, maka kita sudah sampai satu tahap kematangan politik dalam Dewan ini. Kita berdasarkan kepentingan rakyat dan bukan dasarkan kepentingan parti. Iaitu politik bipartisan. That shows how mature we are and how we are ready for a more advanced country. Dengan izin. Tuan Speaker, gulung. Okay. Akhir kata saya mengharapkan ahli sidang Dewan kali ini lebih matang dan profesional. Kita seharusnya menggunakan Dewan ini untuk membawa dasar yang memberikan kesejahteraan kepada rakyat secara umum tanpa hanya menguntungkan setengah pihak sahaja. Kita juga perlu lebih berani untuk tidak bersetuju sesama kita. Janganlah kita menjadi seperti lembu yang dicucuk hidung dengan mengangguk setuju setiap dasar yang diperkenalkan walaupun hakikatnya dasar tersebut akan memberi implikasi buruk terhadap rakyat. Nasib rakyat tidak akan terbela jika di dalam Dewan takut menikus, di luar Dewan menunjuk bagus. Saya juga mengharapkan agar ahli Dewan kali ini tidak terbuai-buai dengan kemenangan yang sementara ini dan mendabik dada dengan kuasa yang ada. Pihak yang sombong ini mungkin terlupa bahawa satu ketika dahulu beliau juga seorang yang hina kerana tiada kuasa. Kata-katanya tidak dipeduli, pandangannya dibenci dan dirinya dihindari. Namun setelah diberi kuasa pada hari ini, jadilah ia orang yang meninggi diri menongkat langit. Sedangkan amanah kemenangan ini adalah ujian untuk melihat sejauh mana kita bersyukur atau takabur. Keterek, tindakan memperkecilkan pihak yang tewas adalah sikap sombong yang cuba ditunjukkan. Kalah dalam perjuangan, kalah dalam memperjuangkan hak dan memberi nasihat rakyat bukanlah sesuatu yang hina. Ianya mungkin hina di mata insan, namun bukan di sisi Allah. Sesungguhnya hari ini kita berada di antara dua persimpangan. Kemenangan yang tertangguh dan kemenangan yang angkuh. Pihak yang sombong dengan kemenangan ini perlu segera muhasabah diri agar tidak termasuk dalam golongan yang kufur nikmat setelah kuasa diberi, seperti yang tercatat dalam surah Luqman yang membawa makna, dan janganlah engkau memalingkan mukamu kerana memandang rendah kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong
Sesungguhnya Allah Sendiri tidak suka sombong, kepada sendiri sombong. orang tiap-tiap orang yang sombong, Sombong. lagi membanggakan Sendiri. diri. Sekian, terima kasih Tuan Speaker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Jerlun sila. Terima kasih Ampang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia yang dihormati Yang di-Pertua Dewan. Pertama sekali saya bersyukur kerana dapat turut serta berada di dalam parlimen ini untuk kali pertama dan juga dapat turut serta berpeluang untuk membahas titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Bekalan jumpa ada lepas ni ya. Okey. Baginda merasmikan sidang Dewan pada 25 bulan Jun yang lalu. Banyak perkara yang telah disentuh oleh Bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku, namun oleh kerana kekangan masa, saya akan menyentuh beberapa perkara yang saya kira penting untuk diambil perhatian oleh kementerian yang berkenaan. Pertama, berkenaan dengan Kementerian Pendidikan, kita menyokong penuh pelan pembangunan pendidikan Malaysia yang akan menyediakan modal insan yang berpengetahuan, berkemahiran dan dapat membantu untuk menyumbang ke arah kesejahteraan diri, keluarga dan juga masyarakat. Namun seperti biasa, isu yang sering timbul dengan kementerian kita ini adalah apabila sampai bulan Julai dan juga Januari, isu penempatan guru, sama ada guru baru maupun yang baru berkahwin, tidak habis-habis. Jadi saya minta untuk once and for all, kementerian dapat memastikan bahawa isu-isu penempatan guru ini dapat dibuat dengan baik, dengan harapan semoga tidak ada guru yang suaminya di Kedah, isterinya di Selangor dan sebaliknya. Jadi ini adalah sebahagian daripada usaha kementerian untuk memperkasakan guru itu sendiri, malahan juga memperkasakan institusi latihan guru yang dapat melahirkan guru-guru yang dapat ditempatkan di mana jua kerana mereka juga adalah manusia biasa yang perlu diberi perhatian atas dasar kemanusiaan. Selain daripada itu, Kementerian Pertanian, Tuanku telah menitahkan bahawa Malaysia perlu menjamin untuk menjadi negara yang bekalan makanannya terjamin untuk setiap masa. Jadi beberapa jelapang padi baru akan diwujudkan di negara ini dan juga Sabah dan Sarawak. Namun isu yang sentiasa timbul, terutama sekali bagi Mada di Kedah dan juga Jerlun sendiri, adalah isu-isu yang berkaitan dengan perparitan, di mana ketika ini rata-rata di Kedah, di kawasan Mada, density ataupun kapasiti perparitan adalah sekadar 18 meter setiap hektar. Maka ini perlu ditingkatkan dan kita harapkan kementerian dapat memberikan tumpuan khusus dan juga dalam usaha untuk mendalamkan lagi sungai ataupun tali air yang semakin cetek, di mana ianya telah dibina sejak daripada tahun 1970 yang lalu. Jadi selain daripada itu juga, kita juga menghadapi pelbagai penyakit yang tak pernah kering-kering, tak pernah putus-putus, umpama sama ada karah padi, siput gondang dan sebagainya, dan ianya juga melibatkan masalah bekalan benih padi bermutu tinggi yang sentiasa menjadi isu di kalangan petani-petani ketika ini. Berkaitan dengan Kementerian Kemajuan Luar Bandar yang melibatkan infrastruktur luar bandar, sama ada jalan, bekalan air, luar bandar, lampu jalan dan sebagainya, dan aktiviti orang-orang kampung, kita menyedari bahawa ketika ini Kementerian Luar Bandar diletakkan di bawah NKRA dan memberi tumpuan khusus, tumpuan yang lebih di Sabah dan Sarawak. Namun kita juga inginkan supaya kementerian juga memberi tumpuan kepada negeri-negeri di Semenanjung yang masih lagi memerlukan bantuan, umpamanya di kawasan Jerlun sendiri mempunyai, kalau diukur jalan-jalan kampung, ban-ban Mada yang memerlukan turapan dan sebagainya, melibatkan sejauh 400 km. Jadi kita harapkan ada NBOS ataupun strategi lautan biru di antara kementerian, sama ada Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Bandar dan juga ICU serta NCIA untuk melihat bahawa kawasan-kawasan Mada di luar bandar ini dapat diselesaikan masalah-masalah jalan kampung, ban Mada dan sebagainya. Selain daripada itu, kita juga sedar di bawah Kementerian Luar Bandar, kerajaan berusaha untuk meneruskan usaha mengurangkan kadar kemiskinan, termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan bantuan rumah rakyat
sama ada perumahan baru maupun memperbaiki rumah. Jadi banyak di kalangan penduduk-penduduk luar bandar sedang menanti bantuan daripada kementerian untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi. Kita juga sedar bahawa di bawah kementerian diwujudkan RTC, Rural Transformation Center, yang menjadi satu ikon yang baru, dan kita harapkan ianya betul-betul dapat digunakan dengan sepenuhnya bagi memastikan ianya juga akan menjadi satu saluran kepada orang kampung untuk menjana pendapatan ekonomi. Selain daripada itu, Kementerian Pelancongan, kita tahu bahawa Malaysia menjadi sebuah negara yang hebat, didatangi oleh pelancong-pelancong asing yang meningkatkan lagi pendapatan negara. Namun kita juga sedar bahawa Kementerian Pelancongan perlu memberi tumpuan semula kepada program homestay, di mana orang-orang kampung juga dapat turut serta meningkatkan pendapatan mereka dalam sektor pelancongan ini, dan kita harapkan program homestay ini diperkasakan dengan adanya infrastruktur yang lebih baik, latihan pengurusan di kalangan peserta, terutama sekali dari sudut jualan dan pemasaran serta pendedahan sama ada melalui internet dan sebagainya, kerana kita tahu bahawa banyak produk-produk yang ada di luar bandar menarik minat pelancong-pelancong asing, namun apa yang menjadi masalah hanyalah dari segi jualan dan pemasaran. Selain daripada itu, sebagai orang Kedah, kita juga mengharapkan Kementerian Pelancongan dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan melihat semula aspek berkaitan dengan konektiviti ataupun berkaitan dengan pengangkutan udara, di mana Langkawi yang menjadi destinasi pelancongan antarabangsa yang tersohor ketika ini menghadapi masalah berkaitan dengan konektiviti ini. Dan selain daripada itu, rakan saya daripada Langkawi tadi juga terlepas kerana masa yang terhad, terlupa untuk meminta ke Kementerian Kejaraya untuk melihat jalan-jalan di sekitar Bandar Kuah, antara Bandar Kuah ke JT di Langkawi, di mana ketika cuti jalan-jalan tersebut menjadi congested, jam dan sebagainya, dan kita harapkan ianya dapat dinaik tarafkan dalam kadar yang segera. Selain daripada itu, kita juga melihat kerajaan memberi tumpuan tentang perumahan rakyat. Ini juga termasuklah rumah mesra rakyat di bawah syarikat perumahan negara berhad. Apa yang kita nak sarankan kepada kerajaan ialah kita nak sarankan supaya permohonan rumah ini dapat diproseskan dengan cepat, dan kita nak supaya dengan kadar harga yang ditetapkan ketika ini, kita nak supaya rumah-rumah ini dapat dibeli ataupun diberikan kepada rakyat dan dengan bayaran yang telah ditetapkan. Apa yang menjadi masalah ialah kelulusan itu hendaklah dipercepatkan. Berkaitan dengan belia, kita tahu bahawa belia kini adalah 40% daripada rakyat negara kita. Kita juga tahu bahawa kerajaan memang meningkatkan pelbagai prasarana sukan. Jadi apa yang menarik perhatian saya, kita tahu bahawa banyak persatuan-persatuan sukan hari ini yang menjadi pengurus takbir sukan-sukan tertentu. Namun apa yang menjadi masalah kepada kita ialah mereka mewakili negara di peringkat antarabangsa. Jadi negara kita ini telah pun melangkah maju, lagi 7 tahun nak menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Tapi kalau dalam bidang bola sepak, dengan Bangladesh pun kita masih kalah. Dengan Sri Lanka pun kita kalah. Jadi apa yang cuba saya nak cakapkan di sini ialah kita tidak mahu persatuan sukan itu menentukan segala-galanya, tetapi maruah negara itu tercemar oleh kerana kelemahan persatuan itu. Maka kita nak supaya Menteri Belia dan Sukan campur tangan, menggunakanlah akta yang ada supaya mungkin pemegang jawatan dalam persatuan sukan itu dihadkan penggal-penggal tertentu, kerana ada juga mereka-mereka yang telah terlalu lama berada sama ada dalam persatuan sukan, malahan juga dalam majlis Olimpik itu sendiri. Kita berbangga dengan badminton hari ini, tapi apa nak jadi selepas kehilangan Lee Chuang Wei? Kita berbangga dengan Datuk Nicole David, tapi ke mana selepas ini apabila beliau bersara? Kita pernah berbangga dengan bowling, tapi di mana ketika ini? Kita boleh berbangga dengan basikal, lumba basikal sama ada track ataupun lebuh raya.
tetapi kemana lepas ini? Kita juga pernah berbangga dengan lawn bowl, kita juga berbangga dengan diving, tetapi sukan-sukan lain, sama ada bola sepak, sepak takraw, olahraga, kita sedang berada dalam keadaan yang agak tenat dan memalukan negara. Ini yang menjadi persoalannya. Jadi kita harapkan supaya Menteri Belia dan Sukan menggunakan akta klausa tertentu dalam akta sukan untuk memastikan imej negara tidak tergadai. Ya, Gulung. Tuan-tuan tuan yang dipertua, Jerlun, saya minta kepada Kementerian Kerja Raya untuk melihat, memastikan kilometer 15 Jalan Putra antara Bandar Alor ke Kangar. Jalan ini menjadi jalan utama. Tetapi yang peliknya, jalan ini dinaik taraf daripada Alor sampailah sempadan Kota Star Kubang Pasu, iaitu di kilometer 15 sampai ke sempadan Negeri Perlis, iaitu di Sanglang, kilometer 25. Antara kilometer 15, kilometer 25, 10 kilometer ini jalan biasa, tidak dinaik taraf, tidak ada lorong motosikal. Jalan ini telah menjadi kalau nak kata dari segi bahasa trafik, bahasa JKR, dia kata dah over capacity. Jadi kita minta supaya jalan ini juga dinaik taraf dengan segera kerana hanya 10 km yang terlibat. Selain daripada itu, untuk mengatasi masalah traffic congestion dengan izin, kita minta supaya kementerian mengkaji semula pembinaan jalan pantai antara Kuala Kedah ke Kuala Sanglang. Kuala Sanglang Kedah, Kuala Sanglang Perlis, dia ada border tu, sepanjang lebih kurang 30 km telah pun dimulakan pada tahun 2005-2006 yang lalu, tetapi terbengkalai sampai hari ini. Yeah. Saya yakin bahawa jalan ini juga dapat membantu menyelesaikan masalah traffic congestion di situ. Dan yang ketiganya, minta disegerakan pembinaan Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Jerlun di Padang Sera, Kota Siputih, kerana ianya telah diluluskan namun belum take off lagi. Akhir sekali, Tuan Yang Dipertua, saya juga menyokong rakan saya daripada Langkawi tadi berkaitan dengan ayak antara Kedah, Pulau Pinang dan Perlis. Sudah tiba masanya kerajaan pusat tolong campur tangan supaya isu ini dapat diselesaikan. Tak kiralah sama ada kerajaan Pulau Pinang bayar terus kepada Kedah, ataupun kerajaan Perlis itu pun tolong bayar terus kepada Kedah. Tapi kalau kata kerajaan pusat kata tak apalah, we take care of that portion dengan izin, tak apa. Bagilah sikit ruang dan peluang kepada Kedah untuk mendapat hasil revenue melalui ayak mentah. Ayak mentah ini sama ada penggunaan domestik atau untuk bendang dan sebagainya, kerana Kedah memang sebuah negeri yang miskin. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua. Jerlun mohon menyokong. Terima kasih. Saya jemput Pekalan Cepa, lepas tu wanita dia, Kota Samarahan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Surahul Azim. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu kepada sesuatu puak atau sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, kerana adil itu dekat dengan takwa. Bertakwalah, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Dipertua, terima kasih kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan ucapan titah ke bawah duli Yang Mulia Yang Di-Pertuan Agong. Sudah banyak perkara yang telah dibahaskan oleh para ahli-ahli Dewan. Hampir keseluruhan ucapan titah telah pun dibahaskan. Saya ingin mengambil dua perkara. Yang pertama, seruan supaya kita menerima keputusan PRU ke-13. Dan yang kedua ialah berganding bahu, membangunkan negara dan berkhidmat bersungguh-sungguh kepada rakyat. Tuan Dipertua, secara umumnya kalau kita melihat
bukan sahaja Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong mengajak kita menerima keputusan pilihan raya, malah Perdana Menteri, pembahas-pembahas daripada Barisan Nasional dan juga daripada pembangkang, semuanya mengajak supaya kita menerima keputusan PRU13. Itu yang di-Pertuan. Menerima keputusan pilihan raya dengan menerima kepincangan sistem pilihan raya adalah dua perkara yang berbeza. Dan bagi kita, bagi PR, melihat kepincangan pilihan raya dalam perspektif yang berbeza dengan apa yang dilihat oleh pihak kerajaan. Pada kami, SPR, JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, media telah menjalankan kerjanya dengan tidak adil. Bagi Barisan Nasional, ketiga-tiga agensi ini berjalan dengan begitu baik dan sempurna. Kami mempunyai alasan yang agak kuat untuk mengatakan bahawa ketiga-tiga agensi ini telah membuat kerja yang tidak adil. Kalau saya mengambil contoh SPR, dakwah kekal. Untuk menjadi dakwah kekal, kandungan silver nitrate mesti mempunyai paras lebih daripada 4%. Dan di negara-negara yang menggunakan dakwah kekal, mereka menggunakan dakwah kekal yang kandungan silver nitrate-nya antara 7 hingga 8%. Artinya SPR telah tahu daripada awal lagi. Saya difahamkan bahawa SPR menempah dakwah kekal yang kandungan silver nitrate-nya hanya 1%. Saya difahamkan begitu. Begitu juga dengan persempadanan yang pada kami kelihatan tidak adil. Juga dengan daftar pemilih yang tidak dibuat pemutihan kepada senarai yang meragukan. Begitu juga dengan Jabatan Pendaftaran Negara. Kami melihat pemberian kad pengenalan begitu berleluasa. Dan media. Jadi tiga asas ini, kami ada asas untuk mengatakan bahawa sistem pilihan raya ini tidak berlaku dengan adil. Namun begitu, pihak Barisan Nasional memuja bahawa tiga agensi ini berlaku adil. Dan ia sangat-sangat munasabah. Kerana ketiga-tiga agensi ini merupakan murid kepada Barisan Nasional. Dan sewajarnya mereka memuji tiga agensi ini kerana agensi ini bekerja dengan begitu baik, patuh, dengar kata, begitu taat kepada suruhan ketuanya ataupun cikgunya. Jadi itulah perbezaan. Jadi macam mana? Apa sudahnya? Sudahnya saya rasa untuk memberhentikan polemik ini, tubuhlah saja Suruhanjaya ataupun tribunal untuk menyiasat sama ada sistem pilihan raya ini adil atau tidak. Kita noktah di situ untuk perkara sedemikian. Saya menunggu untuk itu, insya-Allah. Tuan Di-Pertua, perkara kedua yang disentuh oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong ialah mengajak kita berganding bahu membangun negara, bekerja sebaik mungkin untuk kepentingan rakyat. Tuan Di-Pertua, Barisan Nasional telah diberi mandat selama lebih 56 tahun dan sesi ini dia melengkap untuk 60 tahun saya jangkakan. Dalam sepanjang-panjang ini, sepanjang-panjang tempoh pemerintahan mereka, saya lihat mereka mengajar pembangkang ini seperti ketang mengajar anak berjalan betul. Dari dulu hingga kini, dalam keadaan mengajak kita bekerja untuk menjaga rakyat, tetapi kita dinafikan hak-hak kita untuk menjalankan kerja dengan baik. Saya yang sudah itu sudahlah. Saya berharap dalam sesi yang baru ini, Kerajaan Barisan Nasional berlaku adil dan memberikan peruntukan-peruntukan yang sewajarnya untuk kami bekerja seperti mana yang disarankan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia. Kalau kita lihat dalam Dewan ini juga, hampir separuh pembangkang, walaupun bilangan kerusi 89 dan 133. Tetapi kelihatan seperti sama ramai di dalam Dewan ini. Jadi, janganlah nafikan. Kerana kami bukan wakil rakyat untuk warga asing. Kami adalah wakil rakyat
untuk negara Malaysia yang dicintai ini. Dan kami bekerja untuk negara Malaysia, untuk rakyat Malaysia. Dan kami dipilih oleh rakyat Malaysia dan kami digaji oleh rakyat Malaysia. Justru itu, berilah apa-apa yang sepatutnya kepada kami. Dan berikanlah juga kepada pemimpin-pemimpin Barisan Nasional yang kalah dalam berilah apa-apa, kami tak marah, bagi. Cuma bagilah untuk kami, demi untuk kami bekerja untuk rakyat. Janganlah kerana kamu, kami tak dapat berkhidmat dengan baik, wahai pemerintah. Tuan Dipertua, nak diingatkan, tak apalah, yang tu tak payah ingat. Kerana Barisan Nasional sudah tahu, sudah 2 penggal, dia tidak dapat majoriti 2/3 dan sokongan rakyat semakin berkurangan. Saya memberi ingatan supaya dia berlaku adil, semoga dia dapat memerintah dengan lebih lama lagi. Walaupun kami tidak akan berdiam diri, insyaAllah. Tuan Dipertua, dalam membangunkan negara ini, saya berharap Perdana Menteri sebagai seorang negarawan membangunkan negara ini dalam bentuk sebuah negara yang lengkap. Bukan membangunkan negara ini mengikut sempadan geografi. Sampai ke satu tempat berhenti, tidak meneruskan. Sebagai contoh, Lebuh Raya pesisir pantai, berhenti setakat Terengganu. Begitu juga Lebuh Raya Gua Musang ke Kuala Krai daripada tahun 70-an tidak dinaik tarafkan. Saya membangkitkan perkara ini dan saya mengucapkan tahniah kepada Tanah Merah tadi kerana telah menyebut bahawa dan juga telah dijawab bahawa kerajaan telah meluluskan untuk pembesaran jalan, penaik tarafan jalan daripada Wakaf Cik ke Kuala Krai. Namun begitu, ianya proses terlalu lambat kerana jalan-jalan yang disebutkan ini adalah jalan-jalan penghubung antara bandar ke bandar. Tuan Dipertua, Kelantan sebuah 2 minit lagi. Allah, tak apa. Kelantan sebuah negeri pantai timur yang berpotensi untuk menjadi sebuah negeri yang maju. Seperti mana Johor, Selangor dan Pulau Pinang. Mereka mempunyai sistem jalan raya yang baik, mempunyai sistem udara yang baik dan juga mempunyai pelabuhan yang baik. Dan kesemua potensi ini ada di Kota Baru. Saya mencadangkan kepada kerajaan untuk menyegerakan kesemua yang saya sebutkan tadi demi untuk pemangkin kepada pembangunan ekonomi negeri Kelantan dan juga hasilnya nanti kepada rakyat dan negara yang tercinta ini. Untuk pengetahuan, saya di Bekalan Cepo dan rumah saya di hujung lapangan terbang. Tanah-tanah keluarga diambil tahun 70-an semasa saya berumur belasan tahun. Sebahagiannya telah meninggal dunia sebelum melihat penaik tarafan lapangan terbang. Sangat berharap agar ketiga-tiga yang saya sebutkan tadi disegerakan oleh pihak kerajaan. Yang seterusnya, saya ingin menyentuh sedikit mengenai perkhidmatan hospital. Di dalam pembahasan ini telah banyak disebut untuk memohon hospital di situ dan sini. Semua orang nak kepada perkhidmatan hospital. Namun begitu, efisiensi perkhidmatan hospital ini sentiasa dibangkitkan oleh ramai ahli-ahli dewan. Lama masa menunggu untuk sakit luar, lama menunggu untuk klinik mendapat rawatan di klinik-klinik pakar, lama menunggu untuk pembedahan, lama menunggu untuk rawatan hemodialisis. Dari dulu, perkara ini berbangkit sehingga kini. Cuma dulunya, hospitalnya ada, doktornya tak cukup. Sekarang ini, alhamdulillah, negara kita punya pakar-pakar yang boleh dikatakan mencukupi, namun infrastrukturnya sangat teruk. Sebagai contoh, di Hospital Kota Baru, Jabatan Ortopedik, satu masa saya masuk, pakar JUSA berkongsi bilik kecil bersama dengan pesakit pembantu seperti sardin. Doktornya ada, tetapi biliknya tak ada. Bayangkan sebuah hospital, Pulau Pinang dan Kota Baru yang pernah saya pergi, bilik bedahnya hanya 4. Kita ada pakar kardiotorasik, kita ada pelbagai pakar surgery, kita ada pelbagai pakar dalam ortopedik, kita ada pelbagai kepakaran dalam ENT.
tidak cukup. Jadi saya menyarankan kepada kementerian untuk melihat perkara ini dan seterusnya perbaikilah, kerana itulah satu-satunya tempat rakyat miskin mendapat rawatan. Yang seterusnya sekali lagi ialah pendidikan. Disebut dalam sistem pendidikan ini anak-anak keciciran, anak-anak terlibat dengan dadah, anak-anak terlibat dengan keruntuhan akhlak. Dan saya mencadangkan agar Kementerian Pendidikan melihat dari sudut kurikulum sekolah dan juga melihat Ya, penggalan cepat ya. Masa dah cukup sebenarnya. Sikitlah Riza. Nak berhabis ayat dia. Ya. Okey. Sila Kalau habiskan kita ayat. ingat daripada umur 7 tahun hingga 12 tahun, apa yang kita nak? Kita bebankan anak dengan pelajaran yang begitu teruk sehingga tidak dapat dibina kreativiti anak. Begitu juga tak sempat kita pembina. Jadi oleh hal demikian saya harap kita melihat pertingkatkan kualiti kurikulum, terutamanya kurikulum agama dan juga kurikulum moral, dan guru-guru juga mesti dipertingkatkan dari sudut moral, dari sudut akhlak dan sebagainya. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Kepada diri Rasulullah itu adalah contoh yang baik. Jadi kita sebagai pemimpin, sebagai guru, untuk menghasilkan anak-anak yang baik ini, seharusnya kita dulu yang mempunyai akhlak yang baik. Terima kasih. Saya mohon menyokong usul. Terima kasih penggalan cepat. Saya jemput Kota Samarahan. InsyaAllah semua dapat berucap hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk yang dipertua, terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan rasa terima kasih kerana diberi peluang dan ruang untuk sama-sama membahaskan titah diraja Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pada mesyuarat pertama, penggal pertama Parlimen ke-13. Sememangnya titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ketika pembukaan sidang Dewan Rakyat pada kali ini pada hemat saya amat bermakna dan membawa teguran dan serta nasihat yang harus kita ikuti. Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong telah mengajak kita bersatu padu, taat setia kepada negara, dan yang paling penting sekali agar kita menerima keputusan pilihan raya umum yang lepas dan maju terus ke hadapan. Saya mengambil kesempatan di sini untuk merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak kerana berjaya membentuk kerajaan Malaysia sekali lagi selepas PRU ke-13 yang lepas. Sama-samalah kita berdoa agar segala usaha baik kerajaan sebelum ini dan selepas ini dinikmati oleh rakyat-rakyat Malaysia keseluruhannya. Datuk Yang di-Pertua, perpaduan adalah tunjang negara kita. Malaysia berdiri antara negara yang paling pesat pembangunannya kerana kita mengutamakan perpaduan dan mengenepikan perbezaan. Kita rakyat Malaysia dari pelbagai asal-usul, agama, bangsa dan keturunan berbeza dari segala segi, tetapi selama ini kita mengutamakan persamaan di antara kita, bukannya perbezaan yang mampu memecah belah. Inilah kelebihan kita dari negara-negara lain. Datuk Yang di-Pertua, berpolitik harus ada hadnya. Menjunjung titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, saya menyokong agar kita ahli Dewan yang mulia ini mengorak langkah, menunjuk teladan yang baik dengan mempamerkan rasa hormat sesama sendiri. Lebih dari itu, kita harus menghormati Dewan Mulia ini pada waktu dan ketika sebagai wakil yang dipilih oleh rakyat. Biarlah kita jadikan Dewan Yang Mulia sebagai wadah untuk kita berbakti kepada negara dan rakyat dan bukannya medan untuk kita bercakaran atas kelangsungan politik semata-mata. Usaha perpaduan Datuk Yang di-Pertua haruslah bermula daripada kita yang telah diberi kepercayaan dan amanah untuk menggalas tanggungjawab menjaga rakyat dan negara ini.
Datuk Yang Dipertua, memandangkan masa amat terhad, saya akan terus kepada kuasan saya. Ya, sila. Kota Semarahan adalah tuan rumah kepada kampus pendidikan tinggi dan latihan khusus seperti UiTM, Unimas, Institut Perguruan, Intan, dan ILP. Dan saya mencadangkan agar penubuhan MRSM dan Politeknik juga pasti dalam perancangan kerajaan untuk melengkapkan hala tuju Kota Semarahan sebagai kota ilmu menjelang 2015. Sesungguhnya kita rakyat Sarawak amat bangga dengan kemampuan kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan yang telah dapat menjalinkan kerjasama yang erat untuk membangunkan tahap dan kualiti hidup rakyat di Sarawak. Pelbagai dasar dan usaha tersusun telah dipelopori oleh kerajaan dengan penglibatan kementerian dan agensi yang berkaitan. Usaha mensejahterakan rakyat adalah satu usaha yang berterusan, namun pelaksanaan hasrat kerajaan ini perlu diteliti dengan lebih dekat lagi. Datuk Yang Dipertua, kita amat menyokong pelan pembangunan pendidikan negara dan pendidikan asas amat penting dalam kita membangunkan masyarakat yang berilmu. Saya pasti kita sedar akan pentingnya pendidikan di peringkat prasekolah, sekolah rendah dan menengah sebelum anak-anak kita melangkah ke kolej dan universiti. Dalam isu ini saya memohon jasa baik Kementerian Pendidikan melihat keperluan Kota Semarahan dalam aspek pendidikan. Di Kota Semarahan masih ada lagi bangunan-bangunan sekolah yang uzur. Masih ada lagi bangunan-bangunan kayu yang usang yang menempatkan bilik darjah dan bilik guru. Masih ada lagi kediaman guru-guru yang sebenarnya tidak layak didiami. Malah saya ingin menyeru kepada Kementerian Pendidikan bahawa kita amat memerlukan pembinaan sekolah baru, yaitu Sekolah Kebangsaan Merdang, memandangkan sekolah ini menumpang di sekolah lain, yaitu di SK Jalan Maratuang yang sudah pasti mempunyai masalah kesesakan tersendiri. Saya pasti situasi sedemikian tidak terbatas di Kota Semarahan saja. Kita tidak harus membiarkan keadaan ini berterusan. Adalah amat tidak wajar jika kualiti serta infrastruktur pendidikan asas tidak diselaraskan di semua peringkat masyarakat maupun di bandar, pinggir bandar ataupun di kawasan luar bandar. Usaha meningkatkan sekolah sedia ada kepada sekolah prestasi tinggi mestilah diperhebatkan lagi bagi melahirkan generasi yang lebih cemerlang. Pengumuman terkini yang amat berhormat Pertimbangan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan yaitu Tan Sri Muhyiddin Haji Yassin tentang pelantikan guru besar yang akan diberi penelitian khusus adalah satu langkah yang amat baik dan harus disokong oleh semua pihak kerana guru yang bertanggung jawab dapat membimbing anak-anak kita ke jalan yang baik dan betul. Datuk Yang Dipertua, tidak dapat dinafikan bahawa pembangunan pesat telah membawa pelbagai manfaat kepada rakyat. Peluang pekerjaan di negara kita begitu luas sehingga terdapat lebih kurang 2 juta pekerja asing yang mencari nafkah di bumi kita. Hakikatnya pengangguran bukanlah satu masalah. Jika ada pengangguran pun di kalangan masyarakat kita, itu adalah pilihan mereka sendiri dan bukannya ketiadaan peluang pekerjaan. Namun pembangunan juga mewujudkan pelbagai cabaran. Penyediaan infrastruktur utama seperti jalan raya, sistem peparitan yang sesuai, serta bekalan elektrik dan air yang lebih konsisten amat penting dan menjadi permintaan utama di kawasan Kota Semarahan pada masa ini. Kawasan pinggir bandar sering terperangkap dengan pembangunan fizikal yang begitu pesat sehingga kemudahan asas seperti peparitan dan jalan raya terabai. Kota Semarahan juga tidak terlepas dengan masalah ini. Jalan raya utama Semarahan, Asajaya, Sadung Jaya amat memerlukan penaik tarafan, memandangkan jalan ini merupakan salah satu laluan jalan pesisir pantai di negeri Sarawak. Sistem peparitan dan
tebatan banjir adalah amat diperlukan di kawasan Semarahan kerana setiap kali hujan lebat pasti saja ada kawasan ditenggelami banjir. Banjir ini bukan saja kerana tengkujuh, tetapi kerana kurangnya sistem peparitan yang terancang. Oleh itu, kita memerlukan penambahbaikan sistem pengairan yang juga boleh memecutkan ekonomi khasnya dalam bidang pertanian di kawasan kita. Tuan Yang Dipertua, Pelan Transformasi Kerajaan ataupun JTV yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah jelas menampakkan hasil menerusi penambahbaikan dasar, perancangan dan program-program kementerian serta agensi kerajaan. Bantuan Rakyat Satu Malaysia adalah satu usaha murni kerajaan yang patut dihargai oleh setiap penerima yang berpendapatan kurang daripada 3,000. Golongan yang berada mungkin memperlekehkan pemberian 500, tetapi saya tahu penduduk kampung dan penduduk luar bandar amat menghargai pemberian ini. Pendekatan menyalurkan bantuan terus kepada rakyat layak dan harus diteruskan kerana kerajaan dapat mengurangkan ketirisan sistem subsidi sebelum ini. Ya, Gulung. Datuk Yang Dipertua, salah satu komponen utama dalam pelan transformasi kerajaan ialah usaha memperbaiki cara dan kaedah pelaksanaan ataupun delivery system. Segala pelan transformasi dasar dan perancangan kerajaan tidak mungkin mendatangkan hasil yang diharapkan jika kita gagal dalam pelaksanaan. Rancangan jangka panjang kerajaan tidak akan memberi apa-apa makna kepada rakyat jika pelaksanaan dasar kerajaan itu tidak diurus mengikut keperluan setempat. Oleh itu, keperluan sebenar rakyat di suatu kawasan, rancangan kerajaan dan pelaksanaannya harus dilaksanakan agar pendekatan one size fits all dengan izin tidak lagi ditunjangkan dalam proses pelaksanaan. Rakyat kini lebih matang. Kerajaan yang dipilih rakyat juga seharusnya matang dan lebih bijak mendekati sanubari rakyat, terutama golongan belia yang akan memimpin negara kita di masa akan datang. Ada di kalangan kita yang menganggap golongan belia sebagai golongan yang bermasalah ataupun golongan yang senantiasa tidak memahami hasrat kerajaan. Golongan belia sering dilabel sebagai rebels. Rata-rata belia dikatakan tidak bersetuju dengan dasar-dasar kerajaan. Apakah itu sebenarnya menunjukkan kegagalan kita untuk mendekati golongan belia? Datuk Yang Dipertua, saya ingin mencadangkan di sini agar program-program khas untuk golongan belia dan beliawanis tidak tertumpu kepada perkumpulan ala karnival saja. Belia-belia kita memerlukan bimbingan yang lebih khusus. Kita harus mewujudkan program bimbingan belia yang lebih menyeluruh dan tidak tertumpu kepada pakaian seragam, logo, lagu kumpulan semata-mata. Program sehari tidak mungkin menampakkan apa-apa perubahan. Kita harus merancang program yang benar-benar dapat membimbing anak-anak kita bermula di peringkat sekolah menengah lagi. Program khususnya untuk lepasan sekolah sesuai dengan hasrat dan aspirasi mereka boleh diwujudkan agar pendekatan one size fit all atau top down dapat dikurangkan. Datuk Yang Dipertua, oleh itu satu lagi Yang Dipertua, di kesempatan ini saya ingin juga merakamkan setinggi-tinggi terima kasih dan penghargaan kepada kerajaan yang ditunjangi oleh Barisan Nasional kerana telah memberi ruang dan peluang yang luas kepada golongan wanita. Memandangkan tidak ada masa, saya menyokong apa yang telah diutarakan sebab hampir sama yang coba diutarakan oleh wakil rakyat Pasir Gudang tadi untuk wanita. Pendekatan kerajaan untuk memperkasakan lagi peranan wanita dalam pentadbiran pengurusan serta melakarkan hala tuju ini haruslah kita tingkatkan lagi. Akhir sekali, Datuk Yang Dipertua, 2 kali akhir ini. saya menyokong penuh
agar program memperkasakan usahawan-usahawan wanita melalui program Satu Azam di bawah Kementerian Wanita diperhebatkan lagi di kawasan luar bandar kerana ia dapat meningkatkan dan ia merupakan pendapatan kedua bagi keluarga bagi mensejahterakan kehidupan mereka. Datuk Yang di-Pertua, dengan itu Kota Semarahan menyokong dan menjunjung titah ucapan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih. Terima kasih. Batu kawan tak bangun tapi saya jemput. Terima kasih Tuan 10 Speaker. minit ya. Okey. Terima kasih. Batu kawan ingin berterima kasih di atas peluang untuk berbahas usul menjunjung kasih tita diraja Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Salam perjuangan, salam reformasi, salam bersih dan salam ubah kepada Yang Mulia Tuan Speaker dan barisan ahli-ahli Dewan Rakyat di Dewan yang bersejarah ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah di atas pelantikan Tuan Speaker ke Dewan Yang Mulia ini dan pada masa yang sama mengucapkan Al-Fatihah di atas pemergian Allahyarham Dr. A. Rahman Mokhtar, Adun Kuala Besut baru-baru ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini dengan tulus ikhlas mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pengundi-pengundi saya di Batu Kawan yang telah memberi saya dan Pakatan Rakyat mandat untuk mewakili mereka dan bersuara untuk mereka di Dewan Yang Mulia ini. Tuan Speaker, 18 tahun yang lalu mendiang ayah saya, Pi Patu, telah berdiri di Dewan Yang Mulia ini dan dalam ucapan menjunjung titah diraja telah menyentuh isu pilihan raya yang ke-9 yang tidak bersih, tidak adil dan tidak bebas. Sudah begitu lama, giliran saya pula untuk membahas berhubung dengan isu yang sama. Dengan izin, unclean, unfair and unfree elections. Memang tidak dapat dinafikan bahawa Barisan Nasional telah sekali lagi membentuk kerajaan selepas PRU ke-13 baru-baru ini. Tetapi persoalannya adalah, adakah kemenangan ini diperoleh melalui aliran proses pilihan raya yang demokratik, bersih, adil dan bebas? Bukan Pakatan Rakyat sahaja yang memfailkan petisyen pilihan raya umum ke-13, malah sejumlah 21 petisyen pilihan raya telah difailkan oleh pihak Barisan Nasional juga. Bahkan jumlah yang pada awalnya yang dirancang merupakan 50, 2 kali lebih banyak dari petisyen Pakatan Rakyat. Wakil Barisan Nasional juga tidak puas dengan keputusan pilihan raya yang dijalankan. Tetapi kuman di seberang laut nampak, gajah di depan mata tak nampak. Tuan Speaker yang dihormati, tidak boleh dinafikan juga bahawa pelantikan dan pelucutan jawatan pengerusi SPR hanyalah di dalam tangan Yang di-Pertuan Agong. Akan tetapi keangkuhan dan ketakburan pengerusi SPR telah menggelapkan hati beliau kerana beliau lupa bahawa perkara 114 yang termaktub di dalam Perlembagaan Persekutuan menyatakan Yang di-Pertuan Agong hendaklah mengambil perhatian tentang peri mustahaknya suatu Suruhanjaya Pilihan Raya yang mendapat kepercayaan awam. Kepercayaan awam atau public confidence terhadap SPR sudah lama terhakis di bawah satu kerajaan yang telah membenarkan rasuah, penyalahgunaan kuasa dan penyalahgunaan dana awam membara, bermaharajalela dan merebak kepada institusi awam seperti SPR. Pengurusi SPR mesti meletak jawatan supaya dengan kepimpinan baru, proses pilihan raya, terutama sekali dalam pilihan raya kecil Kuala Besut, mendapat kepercayaan rakyat sekaligus dapat mengembalikan demokrasi di atas landasannya. Saya berdiri sini untuk menegaskan bahawa rakyat Malaysia yang turun padang untuk menuntut pilihan raya yang bebas, adil dan bersih yang membantah keputusan pilihan raya yang disebabkan kepincangan oleh SPR dalam menjalankan proses pilihan raya yang lepas bukanlah untuk menggulingkan kerajaan atau menjatuhkan kerajaan. Saya pasti yang berhormat yang ada dalam Dewan ini faham, rakyat bukan anti-SPR mahupun anti pengurusi SPR. Peperangan PRU 13 ini sebenarnya bukan hanya lawan di antara parti politik, tetapi terasnya adalah menentang segala bentuk kerakusan, skandal, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, penyalahgunaan wang, politik perkauman dan politik wang. Kerana inilah
rakyat Malaysia membanjiri jalanan dengan keberanian di dada untuk menegakkan demokrasi, keadilan dan kebebasan. Perangai SPR dalam PRU 13 ini bercanggah dengan sorakan Perdana Menteri bahawa Malaysia mempunyai sistem demokrasi yang terbaik di dunia. Apakah perhubungan SPR dengan kerajaan BN? Adakah ianya berlandaskan moto I help you, you help me? Mengapa dihalalkan pula kegiatan tipu muslihat dan sandiwara oleh SPR? Mengapa takut untuk melepaskan jawatan sebagai pengurusi SPR? Tuan Speaker yang saya hormati, pada bulan April 2010, Pengurusi Suruhanjaya Bebas Pilihan Raya Kebangsaan atau Independent National Electoral Commission, Maurice Iwu, telah diarahkan untuk segera meletak jawatan oleh Presiden Nigeria Goodluck Jonathan, seorang yang menerajui reformasi pilihan raya di Nigeria berdasarkan dakwaan wujudnya ugutan terhadap pengundi, kegiatan samsing, politik wang dan pilihan raya yang berdarah. DP Samsing ya. Tak apalah, ini ibarat meludah ke langit akhirnya jatuh di muka sendiri. Ya. Bagaimana Batu kawan, jangan apa tu layan ya, teruskan ucapan. Baik Tuan Speaker. Bagaimana rakyat Kuala Besut yakin akan satu proses pilihan raya demokratik, adil dan bersih jika pengurusi yang sama dan pasukan yang sama diamanahkan untuk menjalankan pilihan raya ini walaupun begitu banyak kelemahan yang memalukan yang masih tidak dapat diselesaikan. Mungkin Perdana Menteri akan mempertimbangkan dan mengesyorkan seorang wanita anak Malaysia yang dikenali ramai, yang berani, neutral dan bersih untuk menerajui pucuk pimpinan SPR kali ini. Saya berpendapat inilah true meaning of transformation dengan izin. Tuan Speaker yang saya hormati, semenjak tsunami politik 2008, lebih ramai wanita dilihat lebih berani bergiat dalam bidang politik yang sebelum ini dilihat sebagai permainan lelaki. Kemenangan Pakatan Rakyat di 5 buah negeri telah membuka laluan bagi pelbagai program pemberdayaan wanita di Malaysia, terutama sekali di negeri-negeri pimpinan Pakatan Rakyat. Apa yang dapat dilihat dalam keputusan pilihan raya ke-13 ini adalah sejumlah 6,664,474 iaitu 50.23% wanita telah keluar mengundi untuk memilih kerajaan baru berbanding dengan kaum lelaki sebanyak 6,660,352 iaitu 49.77%. Ini menunjukkan kaum wanita telah mengambil satu langkah yang baru dan berani untuk claim ownership dengan izin ke atas hala tuju senario politik di Malaysia. Pada satu ketika dahulu, Parti DAP yang telah lama berkempen untuk mendesak kerajaan persekutuan agar mengeluarkan bahagian Women's Affairs dengan izin yang sebelum ini di bawah Jabatan Perdana Menteri kepada pembentukan satu portfolio baru, Kementerian Wanita yang penuh atau dengan izin full-fledged ministry. Asakan bertubi-tubi oleh pemimpin wanita DAP, terutamanya dalam deklarasi wanita DAP Tanjung dan NGO wanita yang lain, sekian lama akhirnya membuahkan hasil dengan tertubuhnya Kementerian Hal Ehwal Wanita untuk pertama kalinya di Malaysia. Malangnya pada tahun 2012, 11 tahun selepas pimpinan Kementerian Wanita dipegang oleh seorang dari kaum Hawa, Datuk Seri Najib Tun Razak menyandang jawatan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menjadi pemimpin lelaki yang memegang portfolio wanita di Malaysia. Satu indikasi bahawa Barisan Nasional tidak serius dalam perjuangan pemberdayaan wanita dengan aksi pemimpin lelaki BN merembat satu daripada 2 jawatan yang dipegang oleh kaum wanita dalam Kabinet Barisan Nasional. Adakah ini maksud tersirat Barisan Nasional buntu, tidak tentu arah dan tiada seorang pun pemimpin wanita yang berkaliber untuk menjawat jawatan menteri bagi portfolio wanita?
Ataupun benarkah Perdana Menteri syok dalam melantik dirinya sebagai Menteri Wanita tanpa menghiraukan sensitiviti ragutan peluang bagi seorang wanita untuk menyandang jawatan pemimpin? Tuan Speaker yang saya hormati. Masa cukup Nak menggulung. Ya, sila. Akhir kata, pada bulan Julai 2012, Perdana Menteri telah mengumumkan pemansuhan Akta Hasutan 1948 dan pada masa itu untuk menawan semula momentum bagi reformasi politik sebelum PRU 13. Beliau berkata Akta Hasutan ini akan digantikan dengan National Harmony Act atau Akta Keharmonian Nasional dengan alasan melindungi kepaduan di antara kaum dan memupuk keharmonian di antara agama. Memanglah satu pengumuman penting telah dibuat. Tetapi apa yang dilihat adalah kerajaan tidak walk the talk, di mana tuduhan terhadap ahli parlimen Bukit Gelugor masih status quo. Jika kerajaan benar-benar mahu satu transformasi, maka tindakan bona fide yang boleh mendapat kepercayaan rakyat adalah untuk menarik balik kes tuduhan Akta Hasutan terhadap Bukit Gelugor. Saya membangkitkan isu ini hari ini kerana semalam dalam laman web BBC, Perdana Menteri Najib Tun Razak telah berikrar untuk memansuhkan Akta Hasutan 1948 akan tetapi dengan beberapa peruntukan tertentu agar negara kekal aman. Saya setuju dengan apa yang Perdana Menteri masa wawarkan. cukup, Malangnya, akta ini beliau berkata akta ini akan kita mansuhkan tetapi keamanan dan keharmonian Malaysia mesti dikekalkan. Perubahan politik di Malaysia mestilah bermula from within. Ya. Tuan Speaker, Ya. 1 minit lagi, saya orang baru. Datang dari utara. Kebebasan untuk mengeluarkan kata-kata yang menggugat kestabilan dan slow action ke atas pihak yang bersalah ini menunjukkan tidak wujud iltizam politik atau falsafah pentadbiran yang betul dalam negara ini untuk membantras ketaksuban perkauman. Pada tahun 1995 dari petikan Hansard Parlimen, 5 hari sebelum hari pengundian PRU ke-9, dalam satu ceramah di Johor Bahru, Dr. Mahathir telah membangkitkan kembali hantu 13 Mei dengan mengatakan bahawa sekiranya BN gagal menguasai majoriti 2/3 kuasa memerintah, maka peristiwa 13 Mei akan berulang. Selepas 18 tahun, apa yang telah mendiang ayah saya saksikan dalam PRU ke-9, telah saya alami dalam PRU ke-13, iaitu taktik kotor, intimidasi, politik perkauman dan politik wang. Kini, $1 million question dengan izin adalah bilakah Akta Hasutan 1948 akan dimansuhkan dan dalam semangat demokrasi berperlembagaan, saya menggesa agar tuduhan hasutan yang dilemparkan dengan niat jahat terhadap pemimpin Pakatan Rakyat atau NGO ditarik balik dengan serta-merta dalam menunjukkan keikhlasan dan komitmen untuk mentransformasikan negara ini. Ya, batu kawan 1 minit lagi. Cukuplah, 7 tahun lagi negara Malaysia akan mencapai kawan. visi 2020. 1,5 minit lagi, Tuan Speaker. Dah cukup. Visi 20. Masa dah cukup. Terima kasih batu kawan. Setengah minit. Okey, saya Terima last kasih, line, batu Tuan kawan. Speaker. Kerajaan mesti mengambil perhatian dalam laungan pembaharuan politik dan sosial dari rakyat Malaysia yang patriotik, yang cintakan tanah air ini, yang mengimpikan sebuah kerajaan yang bersih, telus dan bertanggungjawab, yang dipilih oleh rakyat dan berkhidmat untuk rakyat dalam membentuk sebuah negara Malaysia bagi rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Merbuk. Ya, sila merbuk. Tuan Yang Di-Pertua, katanya pukul 9. Jadi saya berusaha bangun untuk daftar besok. Untuk hari esok. Jadi kalau Tuan Yang Di-Pertua suruh, ya saya teruskan. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan Yang Di-Pertua, saya mengucapkan terima kasih kerana memberi peluang membahas titah diraja sempena dengan titah diraja oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mencapai status negara maju berpendapatan tinggi menjelang 2020. Saya dari Merbuk ingin menarik perhatian semua yang berhormat
di Dewan Yang Mulia ini. Bagi mencapai status negara maju berpendapatan tinggi adalah bergantung kepada kemajuan teknologi dan keupayaan inovasi. Untuk itu, pihak kerajaan diminta teruskan usaha memperhebatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan R&D termasuk usaha komersialan yang sedia ada. Selama ini pihak KPT lah yang menerajui aktiviti penyelidikan berbanding dengan kementerian-kementerian yang lain. Pihak KPT telah mengambil beberapa langkah proaktif, antaranya menggalakkan kesemua 20 IPTA dan IPTS untuk melakukan evolusi penyelidikan, mengkategorikan 20 universiti awam mengikut penawaran khusus dan penumpuan penyelidikan seperti 5 buah universiti penyelidikan, 4 buah universiti teknikal, 2 universiti berfokus dan 9 buah universiti komprehensif. Dengan pengkelasan kesemua 20 universiti ini, maka mudahlah bagi kerajaan untuk menyalurkan dana penyelidikan mengikut keutamaan. Tuan Yang di-Pertua, usaha kerajaan harus dipuji kerana memperuntukkan sejumlah dana bagi menubuhkan pusat kecemerlangan tinggi HCOE bertaraf dunia di IPTA. Pusat kecemerlangan tinggi ini mampu menjalankan penyelidikan, terutama penyelidikan yang berimpak tinggi dalam bidang-bidang strategik. Pada masa kini sudah terdapat 6 buah pusat kecemerlangan tinggi dan kerajaan mensasarkan akan mewujudkan sebanyak 20 buah HCOE menjelang 2020. Pada rancangan Malaysia ke-9, pihak kerajaan telah membelanjakan hampir 3.2 bilion untuk tujuan penyelidikan kepada semua agensi kerajaan, antaranya KPT, MOSTI, MOA dan lain-lain. Dari jumlah tersebut, hampir 280 juta telah diperuntukkan kepada KPT bagi menjalankan penyelidikan. Pada RM ke-10 pula, RMK ke-10 pula, pihak kerajaan setakat ini telah membelanjakan hampir 1.8 bilion. Dari jumlah tersebut, hampir 800 juta telah diperuntukkan kepada KPT. Pihak KPT melalui program kecemerlangan penyelidikan telah melancarkan 4 skim dana penyelidikan, iaitu Fundamental Research Grant Scheme, Exploratory Research Grant Scheme, Long Term Research Grant Scheme, Prototype Development Research Scheme. Semua skim dana penyelidikan ini merangkumi berbagai disiplin pengajian dan ditawarkan kepada semua penyelidik di IPTA maupun di IPTS. Sejak pemberian dana grant penyelidikan ini, maka Malaysia telah menghasilkan produk yang telah dikomersialkan sebanyak 32, manakala kumulatif adalah 266. Selain itu, paten IP yang telah didaftarkan di peringkat antarabangsa ialah 333 dan jumlah kumulatif IP yang didaftarkan di peringkat kebangsaan ialah 3,505. Ini adalah rekod pencapaian dalam data sehingga tahun 2013. Kejayaan ini juga dapat mempercepatkan ETP dan GTP seperti yang disasarkan dalam rancangan Malaysia ke-10. Tuan Yang di-Pertua, begitu juga dengan publication output. Sejak pemberian dana penyelidikan ini, mengikut data Elsevier Singapura, Malaysia sudah mengatasi Thailand sejak tahun 2008 dan terus mengatasi publication di Singapura pada tahun 2010. Mengikut Elsevier Singapura juga, Malaysia adalah the fastest growing nation dengan pertumbuhan 28.42% dalam academic publication berbanding dengan Australia dengan 5.22% dan United Kingdom dengan 1.72%. Ini berarti bahawa apa yang telah dibelanjakan oleh kerajaan untuk dana penyelidikan telah menunjukkan penghasilan. Ini secara tidak langsung akan menarik perhatian pihak industri dalam usaha memperhebatkan aktiviti penyelidikan di negara ini. Selama ini pihak industri belum dikatakan
pihak industri boleh dikatakan kurang terlibat dalam pemberian geran penyelidikan terutamanya apabila bekerjasama dengan pihak universiti. Oleh itu, pihak kerajaan haruslah menyarankan kepada pihak industri untuk menyumbang 20% dari keuntungan bersih kepada pihak universiti untuk menjalankan penyelidikan. Dan sebagai imbuhannya, diharap pihak kerajaan dapat memberi pelepasan cukai kepada pihak industri yang terlibat. Penyelidikan ini pula adalah bersabit untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul terhadap produk keluaran industri tersebut dan akhirnya dapat membangunkan produk baru yang lebih canggih dan berteknologi tinggi. Dengan cara ini, kita yakin pihak industri pengeluaran kereta negara seperti Proton dan Pro2 dapat mengeluarkan kereta yang bermutu tinggi, setanding dengan kereta import buatan negara luar seperti Jepun, Korea Selatan, Jerman. Didapati pihak industri kereta di ketiga-tiga negara ini mempunyai hubungan yang baik dengan pihak universiti berkaitan aspek penyelidikan dan pembangunan. Tuan Yang di-Pertua, dicadangkan juga kerajaan dapat menubuhkan tabung dana penyelidikan Satu Malaysia DP 1M dan boleh dipanjangkan kepada rakyat Malaysia yang kaya dan ingin menyumbang ke dalam tabung dana tersebut dan mereka akan diberikan pelepasan cukai. Saya juga ingin mencadangkan supaya kerajaan menaikkan peruntukan geran penyelidikan dari sekitar 1% kepada 3% daripada keluaran dalam negara kasar, KDNK. Dalam usaha memperhebatkan penyelidikan ini, kita juga dapat menghasilkan penyelidik-penyelidik yang terkemuka dan diiktiraf dunia melalui perkiraan H-Index, iaitu Percentage of Cited Document. Pada tahun 2010, penyelidik Malaysia telah berjaya mengatasi penyelidik dari Singapura dan Thailand berbanding pada tahun 1996, di mana negara kita jauh ketinggalan jika dibuat perbandingan antara kedua-dua negara. Di sini saya ingin mencadangkan supaya pihak kerajaan memberi pengiktirafan kepada penyelidik-penyelidik terkemuka yang telah mengharumkan nama negara. Selama ini mereka tidak diberi keutamaan. Bukanlah mudah untuk menghasilkan penyelidik-penyelidik ini. Mereka haruslah berbakat dan bekerja keras, melatih penyelidik lain pula. Untuk menambah bilangan penyelidik, kerajaan harus menambah bilangan universiti, terutama universiti penyidikan. Ini sekaligus dapat memenuhi permintaan pelajar yang mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan tetapi tidak memasuki universiti, tidak dapat memasuki universiti. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya saya mencadangkan agar kerajaan persekutuan segera menubuhkan sebuah universiti lagi dan cadangan saya agar ianya ditubuhkan di dalam Parlimen Mubuk. Di Parlimen Mubuk sudah terdapat persarana tersedia untuk menubuhkan universiti. Didapati universiti yang sesuai ditubuhkan di kawasan Mubuk adalah Universiti Teknikal, kerana mempunyai kemudahan menjalankan latihan industri yang memang telah sedia ada berdekatan kawasan sekitar, contohnya di kawasan industri Perai, Kulim High Tech dan kawasan industri Tamaria. Tuan Yang di-Pertua, saya juga ingin memohon sebuah pusat giat mara ditubuhkan dan dibangunkan di Bukit Selambau di Parlimen Merbuk. Kementerian Asas Tani dan Kementerian Pertanian dan Asas Tani diminta untuk menghentikan pencerobohan hutan bakau yang dijadikan ladang ternakan udang di Sungai Merbuk, di pesisir Sungai Merbuk, kerana buangan anak cemahnya akan mengganggu, akan merosakkan, mencemarkan air dan memberi kesan kepada nelayan-nelayan sungai. Jadi dengan itu, akhir kata saya ingin menyatakan bahawa usaha dan kerja dalam memperhebatkan penyelidikan ada masa lagi 2 minit lagi. Sabar. Cukup kan? Dan saya juga mengharapkan, sebab saya dah kurangkan kerana 10 minit tu. Tak apa. Saya juga mengharapkan agar pihak industri
diarahkan untuk lebih bekerjasama bagi meningkatkan pencapaian penyidikan di kedua-dua belah pihak. Dengan ini saya menyokong usul titah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Ya, terima kasih. Ya. Saya ingat Bukit Katil tak bangun tadi. Sila, Bukit Katil. Mohon sambung besok boleh? Saya terpulang ya, tapi saya dah jemput tu. 10 minit. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Ketua yang berhormat, adik orang yang dihormati. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi di kawasan Bukit Katil yang telah memilih wakil rakyat yang baru. Sudah lama cabar-mencabar, adat resam dalam berjuang. Sudah lama mereka bersabar, baru kini rakyat berpeluang. Tuan Yang Ketua, minggu lalu sebaik sidang dibuka, saya dimaklumkan bahawa sebuah petisyen telah difailkan untuk mencabar keputusan pilihan raya di Parlimen Bukit Katil. Dan kita tahu selain daripada kursi Parlimen ini terdapat lebih 50 petisyen yang telah difailkan oleh calon-calon dan parti-parti yang bertanding. Dan jumlah ini adalah rekod yang terbanyak petisyen pilihan raya yang difailkan dalam sejarah perjalanan pilihan raya di dalam negara kita setakat ini. Berdasarkan fakta ini saja sudah cukup untuk kita sedar dan tahu bahawa ada sesuatu yang tidak kena dalam perjalanan pilihan raya umum ke-13 yang lalu. Dan izinkan saya jelaskan di sini bahawa pertikaian terhadap perjalanan pilihan raya tidak terhad kepada keputusan pilihan raya semata-mata. Membantah keputusan pilihan raya adalah hak yang dijamin di dalam perlembagaan dan undang-undang pilihan raya terbuka kepada penambahbaikan dan ia mesti dibuat bersesuaian dengan falsafah dan semangat kedaulatan hukum dan demokrasi itu sendiri. Sekiranya mengangkat sumpah sebagai wakil rakyat di Parlimen dianggap bercanggah dengan pertikaian yang dibuat, apakah artinya puluhan petisyen yang dibuat sendiri oleh Kerajaan Barisan Nasional? Selain daripada itu, saya ingin mengajak ahli Dewan untuk menyemak sejauh mana SPR, Suruhanjaya Pilihan Raya, memberikan komitmen terhadap 22 cadangan penambahbaikan pilihan raya. Seperti yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen berkaitan penambahbaikan pilihan raya pada April 2012. Bukan sekadar itu, dalam satu laporan pemerhati pilihan raya yang dilantik oleh SPR sendiri, jelas menunjukkan bahawa pilihan raya 13 itu tidak sepenuhnya bebas dan tidak adil. Partially free and not fair. Berdasarkan segala kekalutan dalam hal perjalanan pilihan raya 13, saya fikir ahli Dewan mesti tegas menggesa anggota-anggota SPR itu berundur dan reformasi menyeluruh dibuat bermula dari sekarang. Selaras dengan cadangan yang telah dimajukan oleh Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen berkaitan penambahbaikan pilihan raya. Tuan Yang Dipertua, kita tahu bahawa BN kembali membentuk Kabinet Persekutuan. Dan sekaligus ini menyebabkan berlakunya hujah, iaitu ada dua alasan yang diberikan. Pecahan tumpuan pengundi yang memberikan majoriti besar kepada calon atau parti dan sistem yang digunakan pakai dalam pilihan raya di Malaysia itu first past the post berasaskan kawasan. Saya ingin menarik perhatian ahli Dewan bahawa terdapat satu cadangan Jawatankuasa Pilihan Khas Parlimen berkaitan penambahbaikan pilihan raya. Dan kajian mesti dibuat untuk melakukan reformasi berkaitan dengan sistem ini. Dan ini bukan perkara baru. Di peringkat antarabangsa, sebagai contoh, Institute for Public Policy Research, IPPR di United Kingdom, pernah menyediakan satu kertas kajian bertajuk Worst of Both Worlds, Why First Past the Post No Longer Works, yang jelas menggariskan kelemahan-kelemahan sistem FPTP di United Kingdom yang juga boleh dilihat dalam kes pilihan raya umum ke-13. Iaitu pertamanya keputusan yang lebih dipengaruhi oleh kerusi marginal dan yang kedua merosakkan hubungan antara undi dan kerusi yang menyebabkan wakil rakyat tidak sebenar-benarnya diwakili oleh pihak yang lebih dimahukan. Justru saya yakin bahawa kalau kita bercakap tentang roh demokrasi dan juga masa depan Malaysia yang saya percaya bahawa kita bergerak daripada landasan demokrasi ini, tentunya kita mesti ada satu komitmen untuk melakukan reformasi bagi memastikan bahawa mekanisme yang dipakai pada waktu ini boleh ditambah baik dengan tujuan untuk memberikan maksud kepada hasrat pengundi-pengundi yang memberikan undi di luar sana.
Dan jangan kita abaikan reformasi yang diambil melalui Akta Sistem dan Kawasan-Kawasan Pengundian Parlimen 2011. Kerana di United Kingdom ada satu akta yang dipanggil Parliamentary Voting System and Constitutions Act 2011 untuk menegakkan prinsip iaitu satu orang, satu undi dan satu nilai. Bukannya satu orang, satu undi, but two values. Jadi dinyatakan di dalam akta tersebut bagaimana caranya untuk memastikan bahawa kawasan-kawasan yang dihadkan sehingga 13 km persegi dan bilangan pengundi mesti sekurang-kurangnya mencapai 5% daripada purata nasional. Sebab itu saya yakin jangan kita pejam mata terhadap proses demokrasi yang lebih luas di sana, kedudukan semua wakil rakyat dan parti politik, ruang media, perhimpunan aman dan sebagainya. Saya yakin, Tuan Ketua, bahawa saya ingin cadangkan kepada kementerian, khususnya Perdana Menteri, untuk mengambil satu keberanian moral ataupun moral authority dengan izin, agar reformasi dalam sistem pilihan raya ini dapat kita laksanakan. Kerana ini memberikan kebaikan kepada kedua-dua pihak. Pada saya zaman zaman kerajaan menang 2/3 ini sudah berlalu. Kerana ia tidak baik untuk negara. Kita mesti ada kekuatan kerajaan dan juga pembangkang. Berarti ini mesti dilakukan bermula daripada reformasi sistem pilihan raya. Kalau tidak, sampai bila pun kita tidak akan ada satu panduan yang baik untuk generasi yang akan datang. Saudara Tuan Yang Dipertua, saya ingin sentuh tentang haluan pembangunan negara. Ini dalam kerangka cabaran untuk golongan muda. Saya punya waktu. Ya, ada 3 minit lagi. Baik. Kita maklum bahawa hutang isi rumah rakyat Malaysia kini telah mencecah angka 800 bilion ringgit atau 89.2% keluaran dalam negara kasar. Dan jumlah ini terus meningkat daripada sekitar 77% pada tahun 2009. Sama ada suka ataupun tidak, Tuan Ketua, golongan muda kini berdepan dengan persekitaran hutang yang tidak kecil dan lambat laun bakal menghimpit dan sekaligus membelenggu corak kehidupan masyarakat pada masa akan datang. Daripada pinjaman pendidikan, pembelian kenderaan, nikah kahwin, pemilikan rumah, serta pembiayaan anak dan keluarga, petunjuk-petunjuk ekonomi yang dibentangkan belum cukup untuk menjawab persoalan-persoalan sebenar di lapangan. Daripada angka pelaburan misalnya, pertumbuhan, peningkatan indeks saham yang dibentangkan, berapa ramaikah rakyat berpendapatan kurang daripada 2,300 sebulan? 40% isi rumah terendah pada tahun 2009 dengan pendapatan purata hanya sebanyak RM1,400 berjaya dikurangkan. Soalan ini wajar ditanya kerana sebelum pilihan raya yang lalu, Bukit Katil, kita sebenarnya saya boleh menambahkan 15 minit saja. Jadi kita dah 9.15. Jadi minta sambung besok. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Bagi laluan lebih sikit. Ya, sila duduk. Kita satu sekolah. Ya. Ahli-ahli yang berhormat, mesyuarat Dewan hari ini ditangguhkan sehingga jam 10 pagi hari Khamis 4 Julai 2013.